Salam sejahtera, selamat hormat bersama saya Nixon Nyambar. Terlebih dahulu kita nak mulakan dengan perkembangan banjir, iaitu mangsa banjir di seluruh negara terus meningkat kepada lebih 49,000 orang setakat jam 5 petang tadi. Menurut portal info bencana JKM, seramai 49,258 mangsa daripada 14,056 keluarga kini ditempatkan di 304 pusat pemindahan sementara PPS. Setakat ini, 3 negeri terjejas banjir iaitu Johor, Pahang dan Melaka. Situasi banjir di Johor masih serius dengan jumlah mangsa banjir terus meningkat. Setakat ini, 45,699 mangsa daripada 13,042 keluarga dipindahkan ke 277 PPS. Di Pahang, 21 PPS telah dibuka menempatkan 3,073 mangsa daripada 883 keluarga. Di Melaka, 6 PPS dibuka menempatkan 486 mangsa daripada 131 keluarga. Manakala banjir di Selangor telah pulih sepenuhnya berbanding 12 tengah hari tadi. Kerajaan akan menyegerakan projek tebatan banjir bernilai RM600 juta atau lebih bagi mengatasi masalah banjir yang melanda di beberapa negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara berkenaan selepas membuat tinjauan banjir di Segamat pada Ahad. Beliau menjelaskan projek tersebut tetap perlu melalui proses tender dan mula operasi pada Jun nanti. Isu ini kalau tidak lakukan apa-apa yang serius, dia akan berulang. Banjir ini bukan kali pertama. Dia bertahun-tahun. Oleh itu, kita putuskan projek yang mahal RM600 juta atau lebih untuk tempatan banjir akan disegerakan. Ya. Nanti kita lulus dan disegerakan. Tu hari saya tangguh sebentar kerana saya tidak mahu peruntukan untuk bantu rakyat ini ada ketirisan, ada kecurian. Jadi kita perlu proses tender walaupun disegerakan. Semua projek yang telah diluluskan tempatan termasuk di Johor itu yang diluluskan harus semuanya beroperasi mulai bulan Jun tahun ini. Jadi kita tak boleh lengahkan. Baik, selain perkembangan banjir dalam segmen 100 hari Kerajaan Perpaduan pada jam ini, kita juga nak memberikan fokus berkenaan dengan satu topik perbincangan, iaitu berkenaan dengan isu rasuah dalam negara. Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah mengingatkan para pemimpin supaya tidak menghampakan harapan rakyat dengan mengulangi kesilapan mereka yang terdahulu, terutamanya dengan perlakuan rasuah. Baginda bertitah rakyat sudah terlalu lemas dan jijik melihat pelakuan rasuah yang merupakan barah dan menjadi punca kepada berlakunya keruntuhan moral, penindasan, kezaliman, pencemaran, bencana alam, pengangguran dan kemiskinan. Kita dengarkan. Sultan Nazrin bertitah generasi muda merupakan mangsa yang telah digelapkan masa hadapan mereka kerana perbuatan pemimpin yang rasuah. Amalan-amalan perolehan yang mencetuskan banyak tanda tanya dan skandal-skandal kewangan yang berlaku telah mencontingkan arang di wajah negara. Keaibannya ditanggung dengan harga yang mahal oleh setiap warga yang berurusan dengan negara luar. Baca, tafsir, fahami dan hadam suara rakyat yang disampaikan melalui kertas undi. Jangan diulangi kesilapan mereka yang terdahulu. Jangan sama sekali dihampakan harapan rakyat dengan mengulangi kesilapan yang sama. Apatah lagi jika melakukannya secara lebih buruk. Baginda bertitah di istiadat menghadap sembah taat setia dan penganugerahan darjah kebesaran negeri Perak sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-66 di Istana Iskandariah Kuala Kangsar pada Sabtu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Mohamad turut hadir pada istiadat berkenaan. Sultan Nazrin bertitah rakyat mengimpikan sebuah kerajaan yang berani dan tegas memerangi rasuah di samping agihan kekayaan lebih saksama,
Peluang pekerjaan lebih terjamin, taraf hidup lebih baik, tabik urus lebih telus dan pemimpin yang lebih amanah. Titah baginda, rakyat turut mengimpikan pemerintahan yang adil lagi saksama berlandaskan undang-undang yang tidak dikuatkuasakan secara selektif melalui badan kehakiman yang berintegriti, dikendalikan oleh barisan hakim yang tidak memihak, tidak gentar serta bebas daripada campur tangan politik. Dalam pada itu, kalau kita boleh nak kaitkan baru-baru ini, itu pada bulan lepas pada dalam bulan Februari, Transparency International TI yang berpangkalan di Berlin telah mendedahkan bahawa skor indeks persepsi rasuah CPI bagi tahun 2022 yang mana menunjukkan skor kedudukan Malaysia merosot ke satu anak tangga dari 48 mata pada 2021 ke 47 mata pada 2022, dan ini sekaligus membawa ranking Malaysia berada pada tangga 61 daripada 180 negara. Dan dalam jam ini kita nak perluaskan perbincangan berkenaan dengan itu, berkenaan dengan titah Sultan Perak itu tadi. Kita nak bersama dengan Ketua Sekretariat Rasuah Basta iaitu Nur Hayati Nordin. Pertama sekali, bagaimana reaksi Puan terhadap kenyataan Sultan Nazrin yang kita boleh sifatkan satu statement yang kuat dan juga memberi satu peringatan yang cukup besar buat pemimpin negara ini. Bagaimana Tuan melihat pada kenyataan itu? Baik, terima kasih Cik Niki. Selamat petang kepada semua, dan bagi pihak Rasuah Basta, kami rasa statement ataupun titah baginda Tuanku Sultan Perak itu begitu jelas menunjukkan kredibiliti diraja yang menunjukkan keakraban dalam turut menyokong dan merasai apa yang dirasai oleh rakyat negara ini yang cukup terkesan dengan barah rasuah. Maka kita dapat lihat apa yang diperlukan oleh rakyat hari ini adalah pemimpin-pemimpin yang boleh meneruskan perjuangan membantras rasuah habis-habisan ini demi sebuah keadilan sosial dan juga keadilan ekonomi. Dan apa yang dititahkan oleh baginda Tuanku itu memperjelaskan bahawa satu gabungan antara pihak raja, pemimpin, rakyat akan membentuk satu nilai patriotik yang cukup tinggi untuk kita rakyat Malaysia bersama-sama bergabung dalam kita membantras najis rasuah. Saya rasa cukup jelas daripada titah Tuanku juga bahawa perkara untuk pembantrasan rasuah ini bukan kita boleh lakukan bersendirian. Jika rakyat sudah meluahkan rasanya, Yang Mulia Tuanku juga telah menyatakan dengan begitu jelas sekali apa yang dirasakan oleh rakyat, dan nasihat-nasihat Tuanku tempoh hari ini sudah menunjukkan bahawa kita tidak ada pilihan lain kecuali para pemimpin perlu memberi tumpuan yang cukup khusus bagaimana kita ingin memulihkan institusi negara ini daripada wabak yang cukup memerikkan negara kita dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan. Dan kesan ini sebenarnya menyebabkan kita merasakan perlunya sebuah literasi perlembagaan diterapkan kepada rakyat Malaysia supaya kita jelas bahawa rasuah cukup memberi kesan kepada ekonomi, kepada sosial, kepada pendidikan, kepada sektor kesihatan dan sebagainya. Dan sebagai rakyat Malaysia kita mempunyai kuasa yang cukup padu dalam memastikan pemimpin yang kita pilih menjalankan mandat kita sebagai rakyat untuk benar-benar melakukan perubahan, terutamanya daripada sudut membersihkan negara ini daripada rasuah. Saya rasa mesej oleh Tuanku cukup jelas. Dan sekarang ni adalah untuk kita semua. Tuanku, pihak pemimpin, rakyat jelata, kita dah boleh bergabung tenaga, berganding bahu untuk sama-sama membentras rasuah. Rasuah Basta pada beberapa minggu lepas telah pun menyampaikan mesej nota kepada Perdana Menteri ke-10. Menyatakan perlunya reformasi institusi dan reformasi nilai untuk sama-sama dilaksanakan bersama masyarakat sivil dan juga para pemimpin untuk sama-sama kita bergandingan dalam kita memerangi barah yang cukup parah di negara ini. Jadi saya rasa kita tidak lagi perlu berteori dan sebagainya, sebaliknya terus melaksanakan sesuatu yang amat penting untuk kita lakukan tanpa berlengah lagi.
Dalam pada itu, kejatuhan indeks CPI baru-baru ini kita juga mengambil kira apa yang dikatakan oleh pakar dan juga analisis yang diberikan mereka yang mengatakan bahawa ianya berpunca daripada beberapa perkara, antaranya kurang kesungguhan politik dalam memerangi rasuah berdasarkan sebelum ini yang kita panggil Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 NACP dan juga kelewatan institusi yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan. Sebenarnya masih belum terlewat untuk perubahan secara menyeluruh ini dilaksanakan. Dan kalau kita nak ambil kira dalam tempoh 100 hari kerajaan perpaduan ini, adakah Malaysia sebenarnya berada dalam landasan yang betul dalam memerangi rasuah, Puan? Ya, kita percaya dan berkeyakinan penuh dan kita perlu positif dan optimis enough untuk merasakan bahawa kita dalam negara ini sedang berada di landasan yang betul dalam memerangi rasuah. Kita lihat Titah Tuanku dan bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan iltizam yang cukup jelas kali ini sebaik saja kerajaan perpaduan ini bangkit di negara ini untuk memerangi rasuah. Tapi dalam masa yang sama, sekalipun landasan di mana kita berada itu cukup jelas, kita perlu berhati-hati tentang risiko-risiko kemungkinan dengan kelewatan pelaksanaan reformasi tertentu yang sebenarnya boleh memperkukuh ataupun memegang kestabilan politik negara kita. Dan kerana ini adalah salah satu landasan di mana kita kena faham kita pernah menghadapi pandemik COVID-19 dan itu satu force majeure yang berlaku dalam negara kita. Dan jangan kita nafikan bahawa force majeure politik tidak akan berlaku. Itu adalah satu perkara yang mungkin di luar jangka. Bermakna apa yang perlu kita lakukan adalah mengambil langkah-langkah atau inisiatif yang munasabah untuk mengelakkan kita yang sedang berada dalam landasan yang betul dalam memerangi rasuah ini terpesong atau terbabas. Sehingga kan kita tidak memberi tumpuan bahawa rasuah itulah perkara yang paling perlu diperangi pada waktu ini. Contohnya, apabila kita mengatakan tentang anti rasuah, bermakna kita perlu membina integriti yang tinggi. Sejauh mana setiap individu kita di dalam ekosistem pemulihan negara ini daripada rasuah bersedia melaksanakan konsep dan prinsip integriti yang tinggi dalam politik, dalam organisasi kepimpinan dan sesama rakyat kita. Sejauh mana pembudayaan integriti itu kita beri penekanan. Benar bahawa kerajaan dalam tempoh 100 hari telah melakukan yang terbaik. Contoh pemulihan kos sara hidup, announcement tentang negara madani dan sebagainya. Tetapi ia hanya boleh diimplementasikan sekiranya kita dapat identify dengan betul. Kenal pasti dengan betul siapakah player-player, pemain-pemain yang perlu melaksanakan aspirasi madani bebas korupsi itu, aspirasi negara sebagai sebuah negara Malaysia bebas rasuah dan organisasi yang jelas dalam gerak kerjanya membantras rasuah melalui pelaksanaan pelan integriti yang khusus. Dan ini adalah satu pembinaan nilai moral karakter bangsa dan etika yang perlu diambil serius. Kalau tidak, kita mungkin akan terkejut apabila berlaku satu-satu perkara yang tidak disangka-sangka dan kita tidak bersedia menghadapi risiko tersebut. Sebentar tadi Puan ada menyebut berkenaan dengan literasi perlembagaan. Mungkin kita di sini dan juga penonton di rumah nak fahami bagaimana sebenarnya konsep literasi perlembagaan yang seharusnya diterapkan melalui isu rasuah yang berlaku dan juga beberapa permasalahan lain yang dikaitkan dengan rasuah ini. Apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan literasi perlembagaan yang perlu diperjelaskan dengan lebih terang lagi kepada semua, Puan? Baik, apabila saya menyentuh tentang literasi perlembagaan, kita perlu melihat bahawa memahami perlembagaan itu tidak seharusnya dilihat secara fizikal, struktur perundangan semata-mata. Rasional di sebalik pelaksanaan perlembagaan menyentuh tentang satu bentuk demokrasi berparlimen yang harus dihormati dan juga sistem raja berperlembagaan yang harus ditaati. Maka the prinsip ataupun di sebalik perlembagaan tersebut mempunyai intipati yang lebih jelas berkaitan pembangunan nilai moral, pembangunan jati diri, bagaimana menghormati sesebuah etnik, bagaimana bertoleransi dalam kehidupan kita dan sebagainya. Kita nak berhenti rehat seketika, selepas ini kita kembali semula.
Bertemu semula dalam segmen 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Raja pemerintah perlu berupaya mentafsir dinamik sedang berlaku dengan hikmah dan kebijaksanaan, seterusnya melakar ruang peranan serta paksi baharu yang lebih bertepatan dalam era yang sudah berubah. Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah bertitah dinamik yang berlaku sekarang menuntut kepada budaya ketelusan serta keterbukaan. Titah baginda tabir urus yang pincang akan merosakkan negara dan akhirnya turut melemahkan takhta. Sehubungan itu, titah Sultan Nazrin menjadi tanggungjawab takhta mengawasi dan menzahirkan teguran serta nasihat secara berterus terang kepada para pemimpin agar mentadbir negara secara amanah, telus, ikhlas dan jujur, sekaligus memastikan kestabilan kerajaan, memakmurkan kekayaan negara dan menjamin kesejahteraan warga. Takhta juga perlu menghargai harapan tinggi rakyat yang memohon agar takhta berperanan sebagai penimbang utara secara adil, secara saksama, tidak memihak dan kekal mencuar tinggi di atas segala polemik politik kepartian. Takhta perlu bertenaga memenuhi peranan sebagai payung penyatuan, memenuhi harapan rakyat sebagai pemangkin, mengharmonikan hubungan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum, menganut pelbagai agama, mengamalkan pelbagai budaya dan menguasai pelbagai bahasa. Peranan takhta sebagai payung penyatuan dalam kepelbagaian perlu difahami, dilaksanakan dan kelihatan dilaksanakan. Sultan Nazrin bertitah, takhta wajib memperlihatkan sebaik contoh dalam memenuhi amanah ilahi dan dalam memenuhi harapan rakyat agar kemuliaannya tidak tercemar dan kedaulatan raja tidak dipersenda. Titah baginda, nasihat yang benar secara ikhlas, jujur lagi bertanggungjawab perlu disembahkan kepada raja pemerintah dan mereka jangan dikhayalkan dengan cerita-cerita penghibur telinga hingga berada dalam alam tersendiri, jauh daripada realiti keadaan kesusahan hidup yang dialami rakyat. Baik, itu antara beberapa perkara yang diangkat menerusi titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah yang mana mengingatkan para pemimpin supaya tidak menghampakan harapan rakyat dengan mengulangi kesilapan mereka yang terdahulu, terutamanya dalam pelakuan rasuah. Kita masih lagi nak meneruskan perbincangan dengan Puan Nurhayati Nordin, Ketua Sekretariat Rasuah Busters yang ketika ini masih berada dalam talian. Puan, tadi Puan ada menyentuh berkenaan dengan literasi perlembagaan, antara lainnya bagaimana rasuah ini sebenarnya dapat membawa kepincangan bukan sahaja dari segi tadbir urus, tapi perkara ini juga telah membawa titah-titah daripada pemimpin seperti Sultan menyentuh berkenaan dengan isu rasuah ini yang dilihat menjadi satu barah yang semakin teruk. Tapi kalau kita nak ambil kira sekarang apa sebenarnya yang berbeza dan yang telah membuahkan hasil menerusi kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam 100 hari pentadbiran ini. Soal keterisan ini kalau kita lihat seringkali disebut agar ianya diperhalusi. Namun secara amnya adakah mekanisme yang ada ketika ini adakah memadai, Puan? Ya, seperti yang telah saya sentuh sedikit sebentar tadi, berkenaan teori ataupun iltizam itu sudah ada. Dalam tempoh 100 hari ini kita melihat bahawa penggemblengan alignment ataupun misi kebersamaan itu sedang dibentuk daripada semua peringkat. Tapi lebih penting di sini mekanisme seperti yang saya nyatakan tadi adalah tentang siapakah pelaksana yang akan melaksanakan iltizam memerangi rasuah itu dengan secara total. Dan siapa pemain-pemainnya dan bagaimanakah ia akan dilaksanakan. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan rasuah ini, evolusinya bergerak seiringan dengan globalisasi itu sendiri. Bermakna rasuah juga berkembang seperti mana berkembangnya struktur politik kita, ekonomi dan sosial. Bermakna kita mesti mempunyai satu kebolehan untuk mengenal pasti enabler ataupun peluang-peluang di mana rasuah itu terbuka. Jadi bukannya kita semestinya perlu menghentikan rasuah ketika ianya sudah berlaku. Lebih penting
adalah kita memutuskan rantaian rasuah itu di peringkat pemboleh pelakuan rasuah itu berlaku daripada awal. Di sini adalah satu mekanisme yang amat penting, kerana itu kita bercakap tentang Procurement Act yang perlu ada bagi mengawal selia perolehan dalam negara. Kita bercakap tentang pemisahan kuasa antara pendakwa raya dan peguam negara, dan pelbagai lagi tuntutan-tuntutan yang sebelum ini dibuat oleh pihak rasuah busters yang tentunya memerlukan sebuah kehendak politik yang tinggi untuk menjadikan ianya prioriti dalam menentukan kaedah ataupun mekanik dalam memastikan bahawa pembenterasan rasuah ini berjalan seiringan dengan apa yang dilaungkan sejak awal penubuhan kerajaan perpaduan. Kami tahu bahawa ianya bukanlah satu perubahan yang boleh dilakukan secara overnight. Tapi ingin kita mengingatkan sesama kita sendiri. Kita sudah pun mengumumkan undi 18 dan first time voter telah pun mengundi sejak pilihan raya negeri sebelum ini dan kemudian pilihan raya umum. Sejauh mana kita menyediakan anak-anak muda kita ini dengan seperti saya sebut tadi, literasi perlembagaan tentang bagaimana mereka mengalami demokrasi itu sendiri dengan membuat pilihan kepada pemimpin-pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang bersih dan bebas daripada rasuah. Dan di peringkat selanjutnya, bagaimana mereka membina diri mereka sendiri sebagai bakal-bakal pemimpin yang mungkin akan menerajui negara 5 tahun lagi, dan juga mereka yang akan menentukan corak atau lanskap negara kita pada tahun-tahun yang berikutnya. Jadi perkara-perkara ini adalah mekanisme-mekanisme yang perlu dilihat, diteliti, ditelusuri, dan kita perlu kenal pasti siapakah pemain-pemain yang perlu kita ketengahkan ataupun siapa yang perlu kita didik, beri kesedaran. Kerana apabila kita bercakap tentang isu rasuah yang sistemik ini, isu ini kita tidak boleh letakkan kepada kepimpinan semata-mata. Kerana ia jadi budaya, bermakna pemerkasaan itu perlu berlaku bermula daripada rakyat yang menjadi ejen perubahan. Bermakna kalau dia hanya seorang ayah, atau kita guru, atau kita adalah ketua di pejabat, hatta kita adalah seorang student atau anak pun, kita masih bertanggungjawab memerangi rasuah kerana yang nak kita perbaiki ini adalah budaya. Dia bukan semata-mata tertakluk kepada reformasi institusi yang tentunya perlu dilakukan sebab kita perlukan platform bahawa apa yang kita lakukan perlukan keadilan, tetapi kerana dia budaya bermakna perubahan karakter itu perlu datang terlebih dahulu sebelum budaya yang ganas ini ditukar kepada budaya yang mulia, from vicious cycle into virtuous cycle. Itu adalah mekanik-mekanik yang perlu kita lihat dan diperhalusi dan dilakukan bersama-sama. Baik, itu pandangan dan juga beberapa cadangan penting yang diangkat oleh Ketua Sekretariat Rasuah Busters iaitu Nur Hayati Nordin. Semestinya rakyat mengimpikan sebuah kerajaan yang berani, tegas dan dalam memerangi rasuah di samping agihan kekayaan yang lebih saksama, makmur, peluang pekerjaan yang lebih terjamin, taraf hidup yang lebih baik, tabir urus yang lebih telus dan pemimpin yang lebih beramanah. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati Nordin, meskipun tak sihat tapi masih terus memberikan ulasan dan juga pandangannya menerusi segmen kita pada jam ini iaitu 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Saya kira itu sahaja masa yang kita ada pada jam ini. Saya Ning Senyambar. Selamat hormat, kita jumpa lagi.